Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Zainuddin, nombor metrik D201920911543. Berkaitan dengan kursus kecergasan dan kesejahteraan hidup, saya telah memilih satu tajuk berkaitan dengan ceramah saya, iaitu berkenaan pemakanan seimbang. Mari kita lihat apakah itu pemakanan seimbang. Pengenalan bagi pemakanan seimbang. Apakah itu makanan seimbang? Makanan seimbang merupakan makanan yang harus dimakan untuk memastikan tubuh badan seseorang itu berfungsi secara normal. Makanan seimbang seharusnya memberikan kita tenaga, seperti karbohidrat, protein, lemak secara optimum dan kandungan fiber yang mencukupi. Makanan yang memberi tenaga dapat membina badan dan menjauhi badan kita daripada penyakit. Manusia memerlukan makanan bervitamin untuk pembesaran dan menjaga kesihatan. Okey, ini adalah satu gambaran berkaitan dengan piramid makanan. Piramid makanan amatlah berhubung kait dan amat penting untuk kita mengikuti piramid makanan ini untuk mengamalkan pemakanan seimbang dalam diri kita. Okey, ini adalah gambaran berkaitan dengan piramid makanan. Okey, piramid makanan mempunyai 4 aras. Aras itu ditentukan daripada bawah dan naik ke atas. Okey, setiap aras mempunyai kumpulan makanan yang berbeza. Untuk mengamalkan pemakanan seimbang, kita perlulah merujuk kepada piramid makanan agar tidak berlakunya perlebihan kuantiti yang diambil dalam sehari. Okey, jadi untuk kita mengawal kadar pengambilan kita dalam seharian, kita perlulah mengikut piramid makanan yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, mari kita lihat apa yang ada pada aras 1 dalam piramid makanan. Aras 1 merupakan kumpulan makanan karbohidrat. Aras ini juga digalakkan untuk diambil dalam kuantiti yang banyak. Karbohidrat dapat memberikan tenaga yang banyak kepada anggota tubuh badan dan dapat menampung segala fungsi dan pergerakan seluruh anggota tubuh badan. Dalam aras ini, kita perlu ambil dalam 8 hingga 12 hidangan sehari. Sebagai contoh, yang kita boleh dapat dalam karbohidrat ini, dalam aras 1 ini ialah bijirin, hasil bijirin, ubi-ubian, nasi dan sebagainya. Dalam aras 1 ini juga dibekalkan nutrien seperti thiamina, niacin dan riboflavin. Jadi aras 1 ini merupakan aras yang paling bawah dalam piramid makanan dan merupakan aras yang perlu diambil dalam kuantiti yang banyak untuk memberikan anggota tubuh badan kita tenaga yang cukup untuk melakukan sebarang aktiviti atau membantu seluruh anggota tubuh badan kita berfungsi dengan baik. Okey, aras 2 Aras 2 ini mengandungi kumpulan makanan daripada vitamin, garam mineral dan pelawas. Aras ini perlu dimakan lebih banyak. Dimakan lebih banyak ini lebih kepada, ini bermakna kuantiti ini perlu diambil kurang sedikit daripada kuantiti pada aras 1. Okey, seterusnya jumlah sajian yang perlu diambil bagi aras ini ialah 2 hingga 5 hidangan sehari. Sebagai contoh, dalam aras 2 ini mengandungi sayur-sayuran dan buah-buahan. Dalam kumpulan makanan ini terdapat beberapa jenis nutrien, iaitu vitamin A seperti keratin dan vitamin C. Aras 2 ini merupakan kumpulan makanan yang amat berkhasiat bagi diri kita, iaitu kerana mengandungi sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandungi pelbagai vitamin yang baik untuk anggota tubuh badan kita.
Jadi aras 2 ini perlulah diambil dengan kuantiti yang betul agar dapat memberikan kesihatan yang baik untuk di anggota tubuh badan kita. Okey, sekarang beralih pada aras 3. Aras 3 merupakan kumpulan makanan protein. Ia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian yang pertama ialah di sebelah kanan. Bahagian yang pertama ialah protein, iaitu daging, ayam, ikan dan kekacang. Makanan ini kaya dengan sumber protein seperti vitamin B, zinc dan magnesium. Selain itu, makanan ini juga dapat memainkan fungsi yang penting dalam pembinaan otot-otot badan. Pilihan daging yang rendah lemak dan buang lemak yang kelihatan pada kulit. Maksudnya pemilihan daging juga penting dalam pembinaan kulit, dalam pembinaan otot-otot badan. Okey, seterusnya kita lihat pada bahagian yang sebelah kiri pula. Sebelah kiri pula ialah merupakan kumpulan makanan iaitu yang mengandungi susu dan hasil ternusu. Sebagai contoh ialah susu, keju dan daging. Nutrien yang dibekalkan bagi kumpulan makanan susu dan hasil ternusu ini sebagai contoh ialah kalsium, vitamin A dan protein. Dan pada aras 3 ini kita perlulah mengambil dalam 2 hidangan dalam sehari. Dan kuantiti yang perlu diambil ialah sebanyak makan dengan sederhana. Ini bermakna kuantiti ini perlulah kurang daripada aras 2. Kerana piramid makanan merupakan berbentuk segitiga dan besar di bawah dan kecil di atas. Okey, bagi aras yang terakhir, iaitu aras yang paling atas dalam piramid makanan, ialah aras yang keempat. Aras keempat ini merupakan kumpulan makanan iaitu lemak, minyak, garam, gula dan gula. Okey. Ini terdiri daripada makanan yang berlemak. Dan aras ini perlulah diambil dengan kuantiti yang paling sedikit, iaitu sebanyak 1 hingga 2 sahaja. 2 sajian dalam sehari. Okey, jikalau kita mengambilnya dalam kuantiti yang berlebihan, ia akan memudaratkan kepada badan apabila kita mengambilnya secara berlebihan. Selain itu juga, penyakit yang selalu dikaitkan dengan aras 4 ini ialah penyakit jantung dan diabetes. Sumber makanan yang dapat diperolehi daripada aras 4 ini sebagai contoh mentega, minyak masak dan gula. Nutrien yang dibekalkan dalam kumpulan makanan ini ialah vitamin A dan vitamin E. Jadi aras 4 ini perlulah dikurangkan kuantitinya kerana ini merupakan kumpulan makanan yang kurang berkhasiat untuk anggota tubuh badan kita serta dapat menjauhi diri kita daripada penyakit yang berbahaya seperti yang dinyatakan sebentar tadi, iaitu penyakit jantung dan diabetes. Okey, rumusan bagi tajuk yang dibincangkan dan bicarakan sebentar tadi. Okey, ini ialah merupakan rumusan dan ataupun ringkasan daripada perbincangan kita tadi. Okey. Yang pertama ialah dengan mengamalkan pemakanan sihat, kita dapat mengekalkan kesihatan badan dengan baik. Selain itu, dengan adanya piramid makanan, kita dapat mengawal kuantiti makanan yang berlebihan dalam sehari. Ini kerana kita perlulah mengikuti dan rujuk kepada piramid makanan kerana kuantiti kumpulan makanan mana yang perlu diambil dengan kadar yang banyak dan kuantiti kumpulan yang manakah yang perlu diambil dalam kuantiti yang sedikit. Seterusnya, cara pemakanan yang
seimbang amatlah bagus untuk seluruh anggota masyarakat kerana dapat mengelakkan daripada pengambilan makanan yang berlebihan. Ini amatlah bertepatan dengan piramid makanan yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia kerana mereka telah menetapkan kadar dan kuantiti yang betul dan bagus untuk kita ikuti. Oleh itu, dengan kadar yang banyak, kita boleh mengambil dalam aras satu iaitu kumpulan makanan karbohidrat kerana dapat memberikan tenaga yang banyak untuk anggota tubuh badan kita. Dan yang kedua ialah kita perlu mengambil sayur-sayuran dan buah-buahan yang berada pada aras 2 kerana mengandungi vitamin-vitamin yang baik untuk anggota tubuh badan kita untuk melawan penyakit-penyakit yang berbahaya. Yang ketiga merupakan kumpulan makanan yang aras 3 merupakan kumpulan mengandungi kumpulan makanan protein, susu dan hasil tenusu. Oleh itu kadar pengambilan pada aras ini perlulah mengambil dalam keadaan sederhana kerana kumpulan makanan protein amat baik untuk membantu dalam pembinaan otot-otot tubuh badan. Dan aras yang terakhir iaitu aras 4 ialah kita perlulah mengambil dalam keadaan yang sedikit dan ataupun kuantiti yang sedikit kerana ia mengandungi lemak, minyak dan gula dan ia amatlah tidak digalakkan sekali untuk ambil dalam kuantiti banyak kerana ia merupakan makanan yang tidak sihat untuk anggota tubuh badan kita. Okey, ini juga dapat membantu kita untuk mengelakkan diri daripada mendapat penyakit obesiti. Penyakit obesiti ini bermaksud mempunyai ataupun mengalami berat badan yang berlebihan. Ini kerana penyakit obesiti ini kerana kita selalu makan dengan mengambil kadar makanan yang berlebihan dan tidak mengikuti apa itu piramid makanan dan selalu mengamalkan makanan yang kurang sihat seperti snack dan makanan ringan. Akhir sekali oleh itu pemakanan seimbang amatlah penting bagi mengekalkan gaya hidup sihat serta dapat menjamin kesejahteraan hidup. Okey, di sini ini boleh dikatakan kerana piramid makanan amatlah bagus untuk setiap masyarakat kerana ia telah disusun dan ia telah disusun mengikut aras dan kita perlulah merujuk di mana aras yang perlu kita ikuti. Sebagai contoh dalam pemakanan seharian kita, kita perlulah mengamalkan iaitu sebagai contoh iaitu suku separuh. Ini kerana suku itu boleh dikatakan sebagai protein dan suku lagi itu boleh dikatakan kumpulan makanan vitamin atau sayur-sayuran ataupun buah-buahan dan separuh itu boleh dikatakan kumpulan makanan karbohidrat. Jadi aras yang keempat iaitu lemak, gula dan minyak itu amat digalakkan untuk dikurangkan cara pengambilannya atau kadar pengambilannya kerana ia mampu memberikan kesan yang buruk terhadap diri kita. Jadi dengan adanya piramid makanan ini, saya berharap kita dapat mengekalkan gaya pemakanan sihat atau pemakanan seimbang dalam kehidupan seharian kita untuk terus kekal dalam gaya hidup yang sihat dan dapat menjamin kesejahteraan hidup kita serta dapat hidup sihat seperti orang yang lain. Oleh itu, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.